kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 2. Silakan, Perdana Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Larut membangkitkan soal perbezaan di antara dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 dan ekonomi madani. Seperti yang lazim diketahui, kemakmuran bersama ini diasaskan dari pandangan Bank Dunia sejak 2013. Ini adalah saranan negesaan Bank Dunia supaya negara-negara membangun terutamanya menjadikan ini asas. Tetapi setelah memikirkan keadaan ekonomi semasa, pertimbangan keperluan kemampanan ekonomi dan asas nilai sejagat manusiawi, karamah insaniah dan keyakinan agama, kita memilih untuk menamatkan wawasan kemakmuran bersama yang dicetuskan oleh Bank Dunia dan memperkenalkan ekonomi madani. Asas yang ditanya oleh Yang Berhormat ialah pertama, konteks negara kita berbeza. Tentunya ada pasca COVID, tapi kita terima kenyataan bahawa kita berhadapan dengan post-normal times. Dengan keadaan yang tidak terjangka, unprecedented, bertentangan, contradictory, dan kadang-kadang berlaku dalam keadaan serentak permasalahan, simultaneity. Jadi oleh itu, kita memikirkan keperluan untuk memperkenalkan dasar yang selari dengan nilai agama, pemikiran dan permasalahan tempatan yang tidak semestinya sesuai dengan saranan awal Bank Dunia. Yang kedua, dia bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal, tapi diperluaskan dengan isu nilai perpaduan, ihsan yang tidak ditekankan dalam shared prosperity. Ketiga, dia mendukung cita-cita menyeluruh untuk negara. Bukan sahaja kepada berhasilan ekonomi, tetapi juga sasaran sosial, keterangkuman dan tata kelola. Keempat, dia bukan sahaja kerangka dasar yang umum, tapi mengambil kira perkembangan ekonomi semasa termasuk kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, Pelan Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Induk Perindustrian yang diluncurkan pada tahun ini. Dan dasar ini dianggap lebih jelas, ada clarity yang menjadi panduan kepada sektor kerajaan, jentera kerajaan dan sektor swasta. Dan akhirnya ekonomi madani dengan tegas punyai kerangka pelaksanaan yang di bawah Jabatan Perdana Menteri serta agasi-agasi pusat utama. Terima kasih. Sila, Larut. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Ini adalah jawapan yang baik. Sepatutnya jawab masa CNN tanya itu. Sebab itu saya tanya semula. Cuma saya nak soalkan tentang bila kita cakap, saya tengok daripada apa yang telah dibentangkan ekonomi madani ini untuk memperkasakan rakyat. Soalannya, apakah keterjaminan atau kemampanan ekonomi yang dirancang itu benar-benar dapat mencapai sasarannya apabila selepas tahun banyak masalah kos sara hidup dalam negara kita. Jadi saya ingin mempersoalkan tentang bagaimanakah perancangan secara detailnya harus dibentangkan supaya semua rakyat apabila nak memperkatakan tentang memperkasa rakyat ini tahu bahawa kita boleh bersama untuk membantu untuk menangani masalah kos sara hidup dalam negara. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Merujuk kepada temu bual dengan Christian Amanpour CNN, saya syorkan Yang Berhormat Tanjung lihat keseluruhan temu bual itu dan tidak cut and paste yang dibuat. Ya,
Dan kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan oleh CNN International dan CNN Amerika yang memberikan liputan sepenuhnya jawapan, tetapi ada unsur-unsur yang khianat yang sengaja memotong dan menunjukkan bahawa tidak ada jawapan yang lengkap. Kemudian ada juga dialog dengan Council for Foreign Relations yang juga memberikan penjelasan yang sama. Tapi saya harap kalau terutama Yang Berhormat, janganlah baca dari cut and paste, baca yang sepenuhnya. Yang kedua, tentang saya setuju saranan Yang Berhormat Larut bahawa perlu ada keterangan lebih detail. Sebab itu saya syorkan supaya dibaca ekonomi madani bersama kajian separuh penggal dan juga transisi tenaga, pelan perindustrian yang mencerahkan cara detail pelaksanaan program selain daripada insya-Allah yang saya akan usahakan pada 13 hari bulan tatkala membentangkan belanjawan madani kedua. Terima kasih.